Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni sadaqaka wa 'allamtani wa la tansi ya rabbal alamin. Qala bishrah li sadri wa yassir li amri قال شيخ العارف بالله ونفعنا بسم الله الرحمن الرحيم. Dan lagi firman-Nya, wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Artinya bermula kami, yakni Allah, yaitu lebih hampir kepadanya manusia daripada urat lehernya. Artinya bahawa sungguhnya perintahan kami dan pada menghidup akan seorang dan pada memati akan seorang, yaitu terlebih hampir kepada seorang itu daripada perintahan urat lehernya yang kami jadi akan dia sebab bagi hidup seorang itu. Baik, Data Bapak Rasulullah dalam pasal yang kedua, pasal yang pertama, didatangkan nas-nas, hujah-hujah ayat-ayat Quran yang menunjukkan kata berhubung dengan ilmu sufi atau tasawuf. Jadi semua ayat-ayat yang kita akan dengar, dia punya ayat yang terpaksa disuluh dengan pandangan mata hati, yang tak nampak dengan pandangan mata kepala. Sebab itulah mesti kena ada al-ilmiyah fil musyahadah wal mukashafah. Kalau kita tengok dengan pandangan zahir, memang kita tak akan faham. Sebab itulah sufi dia nak suruh mata hati kita itu lebih cerah daripada mata yang duduk di kepala. Yang mana mata yang duduk di kepala memerlukan cahaya matahari, cahaya lampu, cahaya torchlight, ikut cahaya yang meluluh dia. Tetapi mata yang duduk di hati itu, dia memerlukan cahaya ma'rifah, yang mana cahaya ma'rifah yang duduk di dalam hati manusia lebih kuat daripada pancaran cahaya matahari. Sebab itulah kata ahli dia, idza wujida nur la yadurru faqdun nur. Apabila diperolehi cahaya, maka tidak akan memberi mudarat hilangnya cahaya. Apa maksud? Apabila diperolehi cahaya petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan memberi mudarat dengan hilangnya cahaya matahari. Walaupun matahari tak menyala sekalipun, tetapi orang ini tetap mendapat petunjuk. Wa iza fuqidan nur la yanfa'u wujudun nur. Dan apabila hilangnya cahaya, maka tidak memberi manfaat adanya cahaya. Apa maksud? Apabila hilangnya cahaya ma'rifah, maka tidak memberi manfaat wujudnya cahaya matahari. Matahari suluh, sekerat dunia tu cerah, tapi cahaya ma'rifah dibilang dah belaga dengan haram yang sepak ke haram, belaga dengan halal condik ke halal, ikut tak kira yang mana satu dah. Sebab itulah kita suruh di sini, kita suruh dengan cahaya ma'rifah, cahaya yang lebih kuat daripada segala cahaya yang ada. Baik, kata mu'alif, dan lagi firman-Nya Allah, wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Artinya bermula kami, yakni Allah. Kami ni bercakap betul, ganti nama ramai, walhanya Allah satu. Tetapi maksud di sini, walaupun diibaratkan dengan kami, maksud dia ialah al-mu'azzam li nafsih, iaitu membesarkan diri sendiri. Macam mana kita lah, kadang-kadang bahasa biasanya orang perempuan dia cakap, kami mari seorang, kami mari seorang, abang saya mari seorang, tu faham juga, ni kami Tuhan tu satu kan. Dia panggil mu'azzam nafsi. Tapi di sisi manusia taklah dikata macam tu.
Tetapi di sisi Allah Ta'ala Al-Mu'azzam li nafsih, Allah Ta'ala berhak untuk membesarkan zat dia sendiri. Baik, tak timbullah masalahnya. Pada menghidup akan seorang dan pada memati akan dia akan seorang. Ada. Artinya bermula kami, iaitu lebih hampir kepadanya seorang daripada urat lehernya. Ni urat marih ni urat yang kita duduk nyawa ni. Nah, bila kita cakap, bila kita cakap kuat naik urat sini. Nah, jadi bagi kita ni, kita rasa hidup orang ni kihanaan ni, bila putus boleh kerat mati lah. Dah, Puan hanya kata Allah Ta'ala, aku lebih dekat lagi. Baik, kau mana maksud aku lebih dekat lagi? Kata mu'alif, artinya bahawa sungguhnya perintahan kami. Apa maksud perintahan? Yakni penguasaan. Penguasaan kami pada menghidup akan seorang dan pada memati akan seorang, iaitu terlebih hampir kepada seorang itu daripada perintahan penguasaan urat lehernya. Nah, bagi kita hidup mati ni bergantung di sini lah. Betul, kalau orang cekik nak bagi mati orang cekik mana? Orang cekik tangan? Tak apa. Nah, orang cekik di betis kan? Tak, orang cekik di sini. Tu, orang tak cekik di kepala lagi tu, tak mati, cekik di tengkok. Seolahnya bila terjerat di sini, matilah orang tu. Nah, seolahnya nampaknya kih hidup, kih mati di sini. Nah, tapi kata Allah Ta'ala, ada manusia yang dicekik tak mati pun. Nah, ada ayam kita sembelih putus semua orang, lepas ayam bapak lagi-lagi punya ada. Nah, maknanya siapa lebih hebat? Jawabnya Allah. Cuma ini dikatakan asbabnya saja, sebab musabab saja. Tetapi hakikat yang menguasai hidup dan mati itu ialah Allah. Sebab itulah bagi manusia tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, hidup dan mati antara pelik, antara celik dan pejam. Nah, itu dia boleh masuk bila-bila masuk. Nak hidup, nak mati Tuhan buat antara celik dengan pejam. Bukan orang tu. Kadang-kadang kita pergi ziarah kawan, nak duduk ngak di hospital. Kita tengok dah, tak ada harapan lah. Apa nak aku ni, tunggu hari nak mati ya. Tunggu hari nak mati ya. Kita pergi ziarah, balik daripada hospital, kita sihat lagi. Dah, singgah bazar Ramadan, beli buah melaka. Dah, buat bergelojoh, buka puasa terlantar lekat, kita mati dulu. Nah, tuan yang duduk di hospital tak mati lagi, kita mati dulu. Ya boleh jadi dulu tu. Nah, sebab yang menguasai hidup dan mati Allah. Jadi siapa lebih dekat? Siapa lebih dekat? Nah, bukanlah bermaksud Tuhan duduk dekat tepi tengkok je. Dah, Allah Ta'ala menguasai. Sebab itu kita faham, dah, zahirnya orang tu hidup pasal apa? Dah, perjalanan udara masuk keluar, makan minum boleh, hidup banyak lagi. Dah, sebab tu bila orang sakit, kadang-kadang orang pergi ziarah, cuba ambil tangan buat gini, boleh tak? Boleh, lambat lagi mati. Boleh makan lagi. Dah, boleh makan lagi. Tapi kadang-kadang dia mati. Nak ceritanya kata, ini Allah Ta'ala punya pentadbir lebih dekat daripada kita, daripada nampak zahir. Tapi nak nampak batin mesti dengan ain mukasyafah, ain musyahadah. Baik. Kata mu'alif, bermula takrir, yakni huraian ayat yang demikian itu. Demikian mana ayat wa nahnu aqrabu ilaihi, yaitu bahawa sungguhnya urat leher seorang itu ia sangat hampir kepadanya seorang daripada segala juzuk yang lain. Dan nisbahnya orang kita ni, bila kita nak faham kata satu orang tu hidup, yang jelas pada pandangan kita ni orang tengkuk ni ada lah, dekat dengan dia. Nah, sebab tu bila sebut kata nak pergi mati, orang tak cekik di tangan.
Nah, orang tak cekik dia betul ditengok. Soalnya dekat benda tu nak menghidupkan seorang, ni benda ni. Sini setelah nyawa duduk sini. Ibarat kata nyawa tu duduk di sini. Nah, walhalnya bukan begitu pada yang hakikat. Allah Ta'ala boleh mematikan manusia dengan urat sihat, tak ada kena penyakit apa-apa. Nah, itu boleh matikan seorang. Baik, sebab tu kata dia bahawa sungguhnya urat leher seorang itu adalah ia sangat hampir kepadanya daripada segala juzuk yang lain daripadanya, kerana bahawasanya ia urat leher tadi, iaitu dijadi akan dia urat leher oleh Allah Ta'ala akan sebab bagi hidup seseorang itu. Kita nampak sebab bagi hidup seorang di situ. Dah, sebab bagi mati pun di situ juga. Dah, sebab nak pergi mati, tali gantung, mati selalu. Dah, itu sebab lagi hidup sempurna. Dah, tetapi hakikatnya itu hanya sebab sahaja. Dan Allah Ta'ala boleh menjadikan sesuatu itu keluar daripada sebab. Dah, keluar daripada sebab. Itu sebab Allah huwal musabbib. Allah Ta'ala yang memberi sebab, maka dia boleh hilangkan sebab. Baik, inilah halnya jika terhenti musyahadah kita. Jika terhenti musyahadah, yakni pandangan kita kepada urat lehernya juga. Kalau kita nampak nyawa tu duduk di sini, maknanya hidupnya seseorang bila sempurna dia di sini, matinya seseorang bila cacat atau rosaknya di sini. Andai kata kita nampak dah, tu mati dah, pasal apa? Kena sembelih dah. Tu dah, tak mati lagi sebab sembelih orang tak putih. Dah, kita nampak lah tu. Itu dia panggil kenampakan lahiriah, kenampakan zahir saja. Tetapi hakikat kadang-kadang dah tak putih mati pun ada. Kadang-kadang hakikat putih tak mati pun ada. Nah, baik, kalau gitu boleh menyalahi tak sebab tadi? Boleh. Baik, kalau gitu apakah yang menyebabkan menyalahi tersebut? Jawabnya, hak zahir kita nampak nyawa duduk di sini, hakikatnya bukan begitu. Hakikatnya yang menguasai nyawa itu wallah, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita nampak di situ, seolahnya kita dengan Allah ini lebih dekat lagi. Allah Ta'ala menguasai kita daripada orang ni menguasai kita. Kalau itu siapa lebih berkuasa? Jawabnya wallah. Di situ baru kita nampak. Inilah yang dikatakan musyahadah, pandangan mata hati. Nah, sebab itulah pandangan mata hati memerlukan nur ma'rifah. Kata mu'alif, adapun jika kita musyahadah akan Allah yang menjadi ia Allah akan seorang itu, bila kita balik asal balik, Allah Ta'ala nak menghidupkan satu orang. Mari daripada alam mana? Mari daripada alam benih sperma dan benih manusia yang berada di dalam mani sebagai contoh. Nah, waktu tu duk tak mana urat leher dah. Yang dia hidup dia pakai urat, nama urat tu. Nah, pas kerupuk sopong apa jenis urat dia pakai. Baik, berpindah masuk dalam rahim seorang ibu. Nah, boleh bila teropong tak mana ada urat tu, dah dia hidup orang. Dah. Kita ambil sebiji telur ayam kampung. Dah, nak buat toyang. Tak, toyang tak boleh telur tidak. Nah, nak buat masak lemak. Dia tahu dah. Tak banyak masalah. Bila kita pecah-pecah tengok merah. Telur ni ada darah ni, ibu dia mengeram dah. Nah, ni anak nak hidup. Baik, kena topong tengok mana ada urat tu. Nah, tapi urat tak ada, yang kita hidup tu pasal apa? Maknanya Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan dia tanpa urat, sebab alam dia tu. Nah, jadi siapa lebih hebat? Urat tu kan Tuhan lebih hebat. Jadi nak nampak di situ, kalau kita hanya dapat setakat ilmu sains, kita akan kaji sains.
Nah, sebab itu Al-Quran dia mendahului sains. Sains ini hanya satu paradigma saja, tapi dia tidak akan mendahului Al-Quran sama sekali. Apabila orang meletakkan sains mendahulukan Al-Quran, macam mana dia meletak kajian akal melebihi daripada iman, maka waktu itu dia menunggu sangat-sangat kesesatan. Sebab itu kalau orang yang nak beriman dengan Allah, cukup macam pok-pok geng-geng astronomi dah. Tu saya waktu mengaji dulu, saya pergi ke Balai Cerak di Stiu, di Pakar di Negeri Sembilan, tengok macam mana pok-pok uzak Polis Islam Sultan Zainal Abidin ni, pok-pok bulat, pok-pok dia keluar dengan theodolite, dia keluar apa semua. Dia kata kalau orang yang nak mengkaji kebesaran Allah, padan lihat tu dia beriman. Nah, tapi bila dia nampak, oh ni hukum alam, dia nampak kata ni semula jadi dia gitu. Walhannya semula jadi itu betul, pasal mula jadi dulu tak jadi lagi, baru mula jadi. Itu betul, tapi dia terperangkap dengan istilah tu. Nah, sebab itulah kita ni iman itu kuat. Di ujung iman ada ma'rifah. Nah, ma'rifah itulah membimbing iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila habisnya patah ujung tu macam jarum, hak gunanya mana? Hak guna tu ujung hak tajam tu. Orang patah tu tahu walaupun jawapan. Tak pakai kerja lah. Baik, sebab itulah dia beritahu di sini kita kena tengok dengan musyahadah. Bawahnya kita kata, oh, picek doktor, oh ni dah mengandung 3 bulan. Dah, mana boleh doktor nak kata mengandung 3 bulan kalau janin tidak ada dalam rahim? Mana boleh, mesti dia kata ni dah mengandung 3 bulan tapi kita tengok. Orang tak cakap tu. Nah, sebab tahi ni dia ada usus khas dia. Nah, ini menunjukkan kata kita kena ma'rifah dengan musyahadah. Sebab itulah kekuatan umat Islam, pandangan batin dia itu terlalu kuat. Nah, tetapi dah kita terperangkap dengan orang yang bukan Islam. Sebagai contoh dah kita tengok dah. Tu Rasulullah SAW, 2 benda yang diambil oleh Stephen Covey yang dimuat masuk dalam buku dia, The 7 Habits. Manusia ni kata Stephen Covey, bila dia tu nak berjaya, dia kena ada 7 ciri-ciri kejayaan dia. Yang pertama dia antaranya dia mesti nampak jauh. Lepas tu dia kena buat wawasan, kena buat semua. Walhannya bila orang terpangkat dengan dia, orang nampak pengarang kitab motivasi ni orang yang ada visi dan misi yang jauh. Walhannya pembohong tu dia ketiru Rasulullah sebiji-sebiji. Dan kita tak mengaji semua. Rasulullah beritahu dalam peperangan Khandaq, dia kata satu masa kota Konstantinopel akan ditawan oleh seorang raja yang baik, yang memiliki tentera yang baik. Satu, dia buat kajian. Rasulullah kata hari ni 800 tahun baru ambil. Mana jauh pandangan Rasulullah. Menyebabkan sahabat tu bersemangat. Dan Rasulullah beritahu kepada Sarakah bin Malik, hey Sarakah bin Malik, waktu Sarakah ligah dia nak bunuh Rasulullah waktu hijrah pergi ke Madinah, kalau mu masuk Islam dengan aku, mu beriman dengan aku, aku akan bagi lebih daripada tawaran kufar Makkah bagi kepada kamu. Mereka bagi kepada kamu dan isyarat, mu nak perempuan saya kau, mu tunjuk. Kalau perempuan tu bini orang, kami ni anak darah orang pun kami rapat. Lepas tu kami bagi dekat mu 100 ekor unta. Yang penting bawa balik kami Muhammad. Buat bawa balik kepala dia kau, tu balik badan tak jawab. Muhammad bawa balik, hidup atau mati. Nabi kata hak tu lekeh Sarakah. Lekeh sangat dekat 100 ekor unta Allah. Ni kalau hang beriman dengan aku akan buat atas kepala hang mahkota Maharaja Rum. Aku akan bagi dekat hang jubah Maharaja Rum. Nabi cakap macam tu, seolah dekat Madinah tu ada 10 batalion tentera Islam. Wah, Nabi ni lari pergi ke Madinah, tak tahu tak mana lagi. Tapi Nabi punya komit dalam perjuangan dia terlalu jauh. Jadi boleh kat makluh ni, dia habaq tu, kita boleh baca beli 30 bit, kita tak tahu 10 bit tak habis. Ini masalah ni. Kita terperangkap dengan apa yang dia bawa. Waktu umat Islam tak boleh lakukan tu, kita mesti pandangnya kita jauh. Rasulullah ajak kita akhirat apa contoh. Mana ada seorang Nabi cakap tak, dia mesti kena cerita kehidupan di akhirat. Sebab hala tuju kita ni banyak tapi pergi pada satu titik. Walau bilion kita berjalan kepada satu titik, maknanya kita akan bertemu di titik ini.
Sebab tu di dunia kita tak boleh nak melapangkan orang, tak boleh nak menyukakan semua manusia. Oh, dia ni tak layan aku dia. Padan masa kita teruskan nak layan, nak berkenal-kenalan, nak tunggu mati sesu. Pasal apa? Mati satu tempoh malah nihayat Allah. Satu tempoh yang tidak ada penghujung. Jadi benda ni tidak akan nampak dengan pandangan mata kepala kita. Dia mesti disuruh dengan pandangan mata hati. Sebab itu sepatutnya kita orang Islam pandangan kita sampai ke akhirat. Kita makan kena nampak akhirat, kita minum kena nampak akhirat, kita buat apa pun. Sebab hakikatnya akhirat itu terlalu hampir dengan kita. Nah, bila mati masuk dalam. Nah, itu dia. Baik. Kemudian katanya, adapun jika kita musyahadah akan Allah yang menjadi ia Allah akan seorang itu. Bila kita nampak yang menjadikan seorang itu Allah, dan yang menjadi ia Allah akan urat lehernya. Dah, kalau itu yang menjadikan urat leher itu pun Allah Ta'ala juga. Dan dia akan urat leher itu pula sebab bagi hidup seorang itu. Dijadikan urat leher itu hanyalah sebab saja bagi kehidupan seseorang. Pendek kata, kalau Tuhan buang benda tu, Tuhan nak bagi hidup, boleh tak? Boleh, tak ada masalah pun. Allah Ta'ala yang menjadikan. Tak ada masalah pun. Baik. Tetapi serta yang demikian itu, demikian mana? Demikian hidup seorang sebab urat leher. Nah, hidupnya seseorang itu sebab urat leher, tetapi dengan demikian itu Allah, kata mu'alif, kuasa Allah Ta'ala memati akan seorang sebab sejahtera urat lehernya. Elok urat leher ni tak ada rasa apa pun, dah, tapi mati. Mati apa? Sebab lemah jantung. Nah, urat leher tak ada apa, tapi mati sebab lemah jantung terkejut. Dah. Tu. Dah, mati sebab apa? Sebab lain boleh jadi. Maknanya nyawa bukan tak di sini. Cuma pandangan lahiriah seseorang tu bila tercekik di sini dia akan mati. Itu pandangan lahiriah. Tapi pandangan musyahadah untuk mematikan seseorang, Allah Ta'ala boleh buat sebab yang beribu-ribu sebab yang lain. Tu. Kadang-kadang dah orang tu kejimat ni, dah bukan kerak tengkok, kerak kaki ya, mati. Orang leher duduk kaki, dah dia mati berapa? Maknanya Allah Ta'ala Maha berkuasa. Cuma diletakkan sebab. Sebab tu bila kita duduk di maqam asbab, kita kena terimalah realiti ni. Tetapi hakikat dalaman itu ialah Allah wallazi yumit wa yuhyi. Allah Ta'ala lah yang mematikan, Allah Ta'ala lah yang menghidupkan. Baik. Kemudian kata dia, maka dengan demikian itu musyahadah, jadi tetaplah yakin kita bahawa akan bahawasanya Allah Ta'ala ialah yang memerintah. Apa maksud memerintah? Yakni menguasai atas menghidup akan seorang dan memati akan seorang. Dengan pandangan mata hati kita nampak yang menghidupkan seseorang, yang mematikan seseorang ialah Allah. Jadi tasawuf dia nak bagi yakin di situ. Bila nak bagi yakin di situ, dia beritahu kita dalam fiqh, muduk di maqam asbab. Nasihat, bila sakit makanlah ubat, jangan makan getih batu. Makan getih batu cepat teruk lagi lah. Itu maqam asbab, kita pergi carilah ubat. Tetapi dalam hal kita duk makan ubat, pandangan sufi kata bukan ubat yang melegakan. Yang melegakan itu Allah. Tetapi usaha ikhtiar mesti. Waktu tu apa benda yang nak menyesatkan kita? Tak ada benda apa. Pendek kata bila kita susah nak kaya, cari duit. Jangan ambil daun kayu buat beli barang. Tak boleh lah betul.
Pasal dia pelang tak laku, yang laku duit. Nah, tu cara duit. Jangan cari roti kering. Tu. Jadi maknanya hakikat pun kita nampak, syariat pun kita nampak, tak ada masalah apa-apa. Tu. Baik. Bukan urat lehernya yang memerintah akan yang demikian itu. Demikian mana? Menghidup dan memati. Hidupnya seseorang, matinya seseorang bukan di bawah kekuasaan urat leher dia, tetapi di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia kata, benda ni benda besar ke benda kecil? Besarlah masalah soal kehidupan. Hidup mati bukan benda main-main. Nah, kita bukannya ada nyawa 3-4 roti di bawah dapur. Nah, bila habis satu cepat-cepat pasang-pasang nyawa baru hidup beredar dalam rotok. Itu belum jin boleh lagi. Nah, mati-mati habis. Nah, jadi hidup, hidup pula ni. Hidup. Jadi soal ni bukan soal main-main. Bukan jenis sonok-sonok. Tak jadi. Hidup terlalu tak jadi. Kita ronyak, kita buat cara hidup lain. Ingat apa balik ya? Roti canai pun tebak-tebak ke tu. Nah, ni soal benda besar. Sebab itu kehidupan ada amanah, kematian penerima balasan. Nah, sebab itu benda ni tidak akan nampak, melainkan apabila seorang insan, manusia, dia suluh dengan pandangan mata hati, bila mana dia di bawah riayah tarbiyah seorang guru yang dapat memberi petunjuk sampai demikian, maka waktu itu dia pun dikatakan ma'rifah. Ma'rifah dengan musyahadah al-batiniyah. Ma'rifah dengan pandangan batin, ini pandangan hati. Baik. Maka diketahui daripada takrir ini. Apa maksud takrir ini? Yakni maka diketahui daripada huraian ini. Kita tahu daripada huraian ini. Huraian mana? Tuan-tuan kena tulis sikit. Yakni menghidup dan memati milik Allah. Bila kita faham daripada huraian ini, menghidupkan seseorang, mematikan seseorang adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu akan bahwasanya Allah Ta'ala ialah yang terlebih hampir perintahannya kepada seorang itu daripada urat lehernya. Maknanya bila kita faham daripada huraian ni, siapa lebih berkuasa? Urat engkau itu lebih berkuasa ke Allah lebih berkuasa? Jawabnya Allah Ta'ala lebih berkuasa. Bila Allah Ta'ala lebih berkuasa, tak ada sebab kita nak meninggalkan kekuasaan Allah. Situ tempat duduk. Bila Allah Ta'ala lebih berkuasa, pendek kata, bila kita beriman dengan Allah Ta'ala, kenapa yang nak mencacatkan keimanan kita? Bahkan menguatkan lagi lah keyakinan kita. Nah, jadi tempat yang kita nak ambil di situlah. Di mana? Di mana? Di tempat yang mana yang hebatnya Wallah, yang berkuasanya Wallah, yang kuatnya Wallah. Jadi kata terani hebat. Tak ada sebablah kita tak mau beriman dengan Allah Ta'ala. Nah, tak ada sebablah kita tak mau percaya dengan Allah Ta'ala. Sebab segala-galanya berada dalam pengurusan Allah Ta'ala. Itu hasil. Hasil ni dia punya hasil pandangan mata hati, bukan pandangan mata kepala. Baik. Kemudian kata dia, yang terlebih hampir perintahannya Allah kepada seseorang itu daripada urat lehernya. Bukan ia Allah, tu zatnya. Kena faham. Bukanlah yang hampir itu zat Allah. Bukanlah yang dekat dengan kita tu diri Tuhan. Tak. Yang dekat dengan kita itu ialah penguasaan Allah. Adapun kita ni kalau dekat bertubuh, mari dekat sikit. Mari dekat. Bila kita boleh pegang, kita kata dekat. Tak boleh pegang, kita kata jauh. Hak tu dekat bertubuh, berbentuk dia panggil Allah Ta'ala. Kita balik pada pengajian tauhid, mukhalafatuhu ta'ala
lil hawadis. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Kalau itu maksud dekat di sini ialah dekat di bawah pemerintahan Allah, di bawah penguasaan Allah, di bawah pengetahuan Allah, di bawah milik Allah. Dekat dengan itu. Jadi pendek kata, kalau Tuhan ni Tuhan dekat, pendek kata lebih dekat daripada urat gemurik yang duduk di tengkuk kita. Dan lagi firman-Nya Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Itu banyak ayat Quran. Itu 3 dalam surah ni duk jawab ayat Quran sebab nak meyakinkan kita kata sufi tasawuf ini tak lekang daripada ayat Quran. Inilah mambang tempat ambilannya. Itu bila orang kata dia hakikat, dia kuat ayat Quran sepatah sebelas mulut pun tak ada, merapu pun tadi. Dia faham kok mana tak tahu. Nah, sebab ilmu ni mari daripada situ. Baik fiqhnya, baik tauhidnya, baik tasawuf, dia mari situ. Baik. Kata mu'alif, dan lagi firman-Nya, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Artinya ayat ini, dan ialah Allah, iaitu serta kamu barang di mana ada kamu. Kamu duduk dekat mana-mana pun, nah, Allah Ta'ala tetap bersama-sama kamu. Dan kamu ni khitab kita seorang. Baik, Tuhan duduk dengan kita. Kawan tu Tuhan duduk dengan dia. Kawan ni Tuhan duduk dengan dia. Kalau gitu Tuhan tu berapa bilion langsung. Manusia tu ramai. Sebab tu dekat di sini, bersama di sini bukan makna bersama duduk di tepi macam kita duduk sebelah kawan tu. Nah, saya dia berat. Baik. Artinya daripada jihad, yakni pihak keadaan Allah Ta'ala ialah yang mengada akan kamu. Kamu duduk di mana-mana pun, kamu adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, tu kereta hak Jepun buat tu. Tak sepinya duduk di Jepun baru panggil kereta Jepun, duduk di tanah Melayu baru panggil kereta Jepun juga. Tak duduk di Amerika pun cok Toyota tu kereta Jepun buat duduk di Mekah ni. Kena kata kereta Mekah. Dah produk intas dia tu kilang duduk di Jepun. Nah, pasal dia buat kita. Bila dia buat kita, kita ni milik dia. Walau kita duduk tak mana-mana pun tetap kita milik dia. Tak selalu kemah-kemah kita cerita. Jadi hal ni dia nak kita buat satu iqrar, suatu pengakuan dalam hati, dalam tunduknya kita ma'abudiyah. Tu pinduk tak mana pun, wa ma'akum, ia tetap bersama kamu. Sebabnya dahmu tu Allah Ta'ala buat. Nah, kena faham di situ. Baik, bukanlah maksud Tuhan tu duduk sebelah kita, lepas tu kawan tu pun Tuhan ada sebelah dia juga. Kawan ni pun Tuhan ada sebelah dia juga. Dah, bukan sebelah dengan makna zat tu, cokoh lah betul. Maksud dia, Allah Ta'ala menguasai kita. Ilmu Allah Ta'ala mengetahui tentang kita. Tu. Baik. Keadaan habis. Keadaan Allah Ta'ala ialah yang mengada akan kamu, dan ialah yang memerintah akan kamu. Kemudian daripada diadakan kamu, kita mari tak ada, Tuhan buat kita, Tuhan menguasai kita, dan memelihara akan kamu, dan mentarbiah akan kamu satu hal, kemudian daripada satu hal, satu kelakuan kepada satu kelakuan, baik kelakuan hati ataupun kelakuan lahir. Apa-apa yang berlaku ke atas kita adalah di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maksud ayat wa huwa ma'akum ialah wa huwa ya'rifukum, dan wa qudratuhu alaikum, semua sekali. Dia mengetahui kamu, kudrat dia ke atas kamu, penguasaan dia atas kamu. Maknanya mu nak lari daripada hakikat ni tak boleh sama sekali. Dan itu Allah Ta'ala sentiasa mengetahui, menguasai. Macam mana cerita satu orang di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dan itu dia duduk di Palestin, tiba-tiba main malaikat, hak orang paling takutlah Israel ni.
Dah malaikat cabut nyawa. Nah, bila malaikat dimain kat dia, beritahulah kat dia. Dah, kata aku ni Israel, diperintah oleh Allah Ta'ala mai cabut nyawamu. Allah dengar hatu katnya lari tak cukup tanah. Nak mati siapa nak? Dah, lari ke mana? Lari pergi jumpa Nabi Allah Sulaiman. Tu dia Nabi Allah Israel mari sifat dia sekian-sekian nak cabut nyawa aku. Dah kenapa yang mu nak aku tolong? Nah, aku nak mu tolong hantar aku pergi satu tempat yang jauh sekali. Tu tempat mana? Tempat negeri Cina dia. Nah, Nabi Allah Sulaiman ni tentera dia banyak, jin, angin, semua tentera dia belakang. Nah, maka Nabi Allah Sulaiman panggillah jin. Nah, tu kata ni kawan ni dia terkejut. Israel mai jumpa dia nak tarik nyawa dia. Kata cepat pergi hantar dia negeri Cina. Maka angin ni pun bawa dia macam tu lah, Piramli nak tekan kau terbang. Terbang. Tu. Maka jin yang ambil dia letaknya jauh daripada Palestin di negeri Cina. Dah. Tu. Waktu dia jumpa di Palestin tu, dia panggil dekat tengah hari dah. Apa kita kata pukul 11.55 jumpa di Palestin. Tu. Jadi pintu di Cina. Bila tahu Cina, jin balik lah. Bila balik, dia sampai di Cina, malaikat sampai dah. Dia kata, lah, mu lagi. Aku. Kata, macam mana? Mu mari sini. Dia kata, gini, aku ni dalam buku daftar yang ada dekat aku ni, mu ni kena mati di negeri Cina. Aku nak cari mu duduk di Palestin. Tu boleh cakap macam mana ni? Nah, elok dah sampai mati dah. Tak ada apa-apa. Ada yang kata penguasaan Allah Ta'ala. Tu mana kata, tu yang aku duduk era mana? Boleh 5 minit pun nak mari sini. Aku tak mau, muka ada sayang, dah terbang. Elok dah. Sampai Cina, malaikat sampai ambil nyawa dia sama-sama. Dan siapa yang kata? Allah Ta'ala. Kena akui. Tu kena akui benda ni. Baik. Kadang-kadang orang Arab kata kam min syaqin aisha dah. Tu wa kam min sihatin matal yawm. Berapa ramai orang yang hidup dalam keadaan menderita bertahun-tahun. Tak tidur dah tu. Berapa tahun dah ni? 5 tahun dah. Dah terlentang. Tak mati. Tapi orang sihat jumpa hari ni, esok masuk kubur. Boleh jadi. Itu boleh jadi. Bukan kita yang menguasai, tapi Allah yang menguasai. Baik. Kemudian dia kata dia, dan dikehendaki dengan ma'iyah. Tu ma'iyah tu ma'akum. Ma'iyah tu serta. Bahasa Arab mana serta lah. Bahasa Melayu. Bahasa Arab mana ma'iyah. Baik, maksud ma'iyah pada ayat ini iaitu ma'iyah yang serta pada pihak khalqiyah, pada pihak mencipta. Allah Ta'ala dia mencipta kita, maka dia serta kita. Dan milkiyah, dan memiliki. Allah Ta'ala buat kita, maka dia memiliki kita. Dan riayah, memelihara. Tuhan yang buat kita, maka dialah yang memelihara kita. Sepasang suami isteri baru nikah siang tadi. Pakat sayang lah tok lelaki sayang ke bini, bini sayang tok lelaki, baru nikah pandai-pandai lagi. Tapi bolehkah lelaki jaga bini 24 jam? Tak boleh. Bolehkah isteri jaga tok lelaki 24 jam? Tak boleh. Letih-letih tidur, tak semua masuk telinga. Siapa boleh kau? Allah Ta'ala lepas. Ia boleh ni nak jaga tu lelaki dia tidur, awak takut semut masuk telinga, lipat masuk hidung pada dia. Tak boleh. Dah letih tidur malah jawabnya. Waktu kita tidur tu, ada ke orang tidur awalnya? Nak ambil kapat buat telinga dia tidur. Buat telinga tak apa cakap, boleh hidup, mati cepat sikit. Mana boleh orang tu? Baik, waktu tu siapa yang jaga? Waktu kita tidur,
Nah, siapa jaga kita? Semua banyak, lipat banyak, kerja banyak. Jawabnya Allah. Nah, mata tak apalah, ada pintu tutup buka, hidung ada. Nah, takkan awak tujuan salah. Ambil sumbat. Takut dia lipat masuk. Mati tu ya orang. Nah, tu. Jadi siapa jaga ni? Dia ya Allah. Nah, hari kena mengaku di situ. Cuma manusia bila hati dia keras, dia tak nak mengaku. Itu masalah dia. Baik. Dan tarbiyah dan didikan. Macam kita contoh penjumah ni. Dah, siapa yang mendidik ni? Dah, anak yang baru dilahirkan. Dah, bila dia buat kursus, dah nak isap susu, dah. Siapa? Allah. Allah Ta'ala yang mentarbiyah. Jadi kita kena akui lah benda ni. Tu. Baik. Kemudian dia kata, bukan ma'iyah zat. Bukanlah serta dengan zat. Zat mana tubuh. Bukanlah Tuhan duduk sebelah kita. Bintang mana pun Tuhan ada duduk sebelah kita. Bukan itu Tuhan, bukan itu. Sebab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, Tuhan tak sama. Jadi sufi tasawuf yang kita nak mengaji, bila kita bersama dengan Allah Ta'ala, kita di bawah jagaan Allah, apa yang kita nak takut sana ni pasal apa? Nah, sebab itulah Allah Ta'ala akui dalam Quran, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Mu kena erti sesungguhnya para awliya Allah, pada wali-wali Allah, tak pernah menyelubungi mereka itu takut dan keluh kesah. Tak. Nah, sebab dia duk puasa, dia dengan Allah Ta'ala tu rapat. Tak ada benda yang menghalang antara dia dengan Allah. Nah, di bawah kekuasaan Allah. Sebagai contoh lah, yang merintah negeri ni Tuanku Sultan. Dia ni orang rapat dengan Tuanku Sultan. Tuanku Sultan bagi satu otoriti khas dekat dia. Maman, oleh kerana mu ni baik dengan beta, mu nak duduk tak mana boleh duduk. Kalau polis tak mana masuk aku nak bayar pergi. Kalau orang kata bak mai aku nak terima kuih. Nah, dia kata orang tu apa benda yang dia takut? Negeri ni hak sultan. Bila negeri ni hak sultan, duduk tak mana boleh tak takut Sebab apa? Sebab dia dah berasa dia dengan sultan tu rapat. Nah, tak ada siapa orang ni nak kacau-kacau, orang ni usik-usik dia. Satu bulu rumah dia pun orang tak pandai sentuh. Kerana apa? Kerana ni orang kanan sultan. Itu undang-undang dunia. Nah, ini kan pula undang-undang akhirat. Tuhan kata, bila kamu buat amal ibadat, buat amal solat, maka kamu menjadi kekasih aku. Kekasih ni, dia kata orang yang aku sayang. Tapi biasalah, bila dah bercinta, kena benda tak elok pun duk elok situ. Tu. Kena sebab dia pasal ni kekasih dia. Macam mana satu orang bercinta dengan seorang perempuan. Dia rumah kawan tu tak nikah lagi sebab ada ni lah. Tu. Kena perempuan tu baca ayat kopi, gula sepedi tak pun. Dia makan sedap rumah ni. Mani. Dah nikah anak 5 kapan salat. Tu cawan-cawan terak kepala ni. Tu dah. Waktu dia alam hub, alam asyik. Buat tu mana tak apa, kentut wangi lagi. Tu. Dah lama agak. Dia tengok. Pun macam bapak kambing. Bapak anak 10. Tu. Sebab nak ceritanya para awliya, bila dia dah mengadakan talian percintaan dia dengan Allah, dia dapat nikmat pun dia syukur, dia kena bala pun dia sabar. Sebab dia nampak siapa bagi, nikmat pun dia nampak Tuhan bagi, bala pun dia nampak Tuhan bagi. Kalau gitu, nikmat dengan bala tak tepi. Yang guna Allah. Apa peduli dengan nikmat, apa peduli dengan bala. Pasal apa? Hati dia duduk begitu. Jadi kita pun, kalau hati kita duduk di situ, tak ada duduk serabu orang yang kenyang apa semua. Masalah tu masalah. Sebab tu Tuhan beritahu dalam Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Tuhan kata, demi sesungguhnya aku nak cuba kamu tak banyak, sikit daripada bimbang, keluh kesah, serabu-serabu, daripada lapar. Khattah banyak, tinggal sikit. Anak buah hidup jatuh mati setengah, tanaman kurang jadi.
Tapi Nabi Tuhan pesan, Muhammad beritahu kat mereka, wa basyiris sabirin, berikan khabar gembira kepada orang yang sabar menghadapi benda-benda. Orang yang sabar ni kata ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Buat ni. Dah. Kalau kita pun masuk duduk di situ, pendek kata tak timbullah jiwa kita masalah ekonomi nak gawat kat sini tu tak ada. Pasal Allah Taala tak ada gawat sama sekali. Nah, sebab tu hati para awliya ni dia kuat. Nah, kekuatan dalaman terlalu hebat. Situ. Baik. Kerana ditilik daripada jihad, daripada pihak wajib umum ta'alluq qudrah. Dia masuk ke tauhid sikit. Tengok ibarat kerana ditilik, yakni tak diteliti daripada jihad, yakni pihak wajib umum, wajib meratai ta'alluq qudran, apa? Penguasaan Allah. Wajib kuasa Allah mesti umum secara total ke atas makhluk. Maknanya berlaku sesuatu kepada makhluk di bawah penguasaan Allah. Dan juga iradah, dan umum ta'alluq iradah Allah Ta'ala, kemahuan nak Allah Ta'ala ke atas makhluk, tidak ada siapa yang boleh menghalang sama sekali. Pada sekalian mungkinat, pada sekalian makhluk ciptaan Allah. Dan kita berdoa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta. Tuhan, la mani'a lima a'taita. Tidak ada siapa yang boleh menghalang kalau kamu nak bagi. Kalau Tuhan nak bagi pada kita, tak ada siapa boleh halang. Nah, tak ada siapa boleh. Mesti itu hak kita. Nah, tu. Sebab tu rezeki ni duduk di situ. Dah, rezeki ni kalau bukan hak kita, dah, dia masuk dalam mulut bukan hak kita lagi. Dah, tu. Dah, duduk dalam tangan kita dah. Dah, duduk dalam tangan kita. Nak suap dah. Dah, tiba-tiba kucingnya tokok kaki terlepas tadi. Nak kucing sama ikan orang lebih. Tu rezeki ikan lah tu. Tu tazkirah lah tu. Tazkirah yang kita boleh ambil daripada kucing tu. Tak pintu guru bagi tazkirah. Dah, tu. Makan dah dalam mulut dah. Dah. Duduk dalam mulut, ambil cokodok makan. Dia pun nyap. Tak tentu lagi telefon. Hello, Pak Abang semua. Sema-sema tu kita nak nikah seorang lagi. Wah, termuntah. Nah, duduk dalam mulut dah. Keluar pula. Nah, pasal tu kita nak nikah seorang lagi. Nah, mana bukan rezeki kita lah tu. Duduk dalam mulut, masuk dalam perut dah. Dah, sambil makan kaki duk gedik, pijak-pijak kena mula lembut-lembut. Dah, angkat kaki cium-cium nanti kucing, muntah pula. Nah, masuk dalam perut, keluar balik. Nah, bukanlah kita. Tu. Hak tu tazkirah dah lah tu. Tak mesti nak dengar tazkirah lepas tarawih dah. Tazkirah dah. Asal kita boleh tengok fikir sudah. Nah, tu. Jadi la mani'a lima a'taita. Benda Tuhan nak bagi, tak ada siapa boleh halang kita. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada siapa yang nak boleh bagi kalau Tuhan halang. Nah, kena faham tu. Ni dia panggil pandangan hakikat. Tu pandangan hakikat. Sebab tu kata di sini umum ta'alluq qudrat dan irada Allah Ta'ala pada sekalian mungkinat. Dan wajib umum ta'alluq ilmu, mesti meratai penguasaan ilmu Allah pada sekalian tempat ta'alluqnya, pada sekalian tempat yang berkaitan dengan ilmu. Apa maksud yang berkaitan dengan ilmu? Ilmu Allah Ta'ala mengetahui segala keadaan makhluk ini. Ilmu Allah Ta'ala mengetahui tentang perkara yang wajib daripada zat dia. Ilmu Allah Ta'ala mengetahui perkara yang mustahil berlaku ke atas. Semua ni dah ilmu Allah Ta'ala umum penguasaan. Kalau itu kita sendiri tak terlepas daripada ilmu Allah. Dah, bila kita faham di sini, tak berani langsung nak buat benda tak elok. Dah, sebabnya Allah tahu. Macam mana cerita seorang mak di zaman Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dah, orang susah. Dah, Zainal Umar ni dia tak tidur malam, dia suka berjalan. Dah,
jalan siasat rakyat, dia tak ada masa nak katok belakang. Nah, tu tengok sana, tengok. Satu masa dia pergi tengok satu orang tu, dia susu tak, susu kambing. Dah, jadi anak ramai. Bila anak ramai, mak ni kata kat anak dia, mu, perah susu pun lantung tu, ambil layak campur sikit, bagi jadi banyak. Tu. Dah, mak dia kata, mak bukan nak tahu waktu ni tidur bini dia. Dah tengah malam. Kata oleh anak, mak, mak tak tahu, tapi Tuhan mak tu tahu. Anak tu bagi nasihat. Walhan yang perbualan dua beranak ni Sayyidina Umar tu dengar. Nah, bila Sayyidina Umar dengar, dia rasa syukur pada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana rakyat dia daripada sekecil-kecil orang kenal Allah Ta'ala. Tu. Ni dikatakan aqidah. Dah, kita lantik badan pencegah rasuah. Dia boleh ikut kita sampai lubang cabat? Tak boleh. Nah, tak boleh. Tak saudara sembang lah. Nah, dia nak dapat cukup orang ni pas siasat, pas pening-pening kepala. Tapi kalau kita masukkan dalam kepala orang, kalau takut dekat cegah rasuah, dia orang. Tapi kalau mu takut kat Tuhan, Tuhan ada malaikat. Malaikat ni mu nak pitang orang, semua tempat dia tahu. Dalam lubang jambat lu bagi rasuah dia tahu. Nah, bila benar ni masuk dalam kepala manusia, waktu tu tak timbul masalah. Sebab tu bila orang Islam ni faham Islam tu betul dia ada. Mau berlaku kira rasuah tangkap orang Cina. Mau berlaku kira merokok tangkap orang bukan Islam. Lama-lama orang bukan Islam dia jadi pening kepala. Pasal apa orang Islam hebat-hebat ni? Nah, pok dia tak ada masalah tu, pok dia tu. Hak sama Rasulullah. Yang hebat dia pun kini bukanlah syariat, bukan ada apa benda pun. Nah, jadi orang nampak no, rasuah tak ada pok dia, tahu anak tak ada pok dia, curi tak ada pok dia. Semua orang bukan Islam lah kau ni. Bila siasat, rupanya mereka ni percaya dengan Tuhan. Tuhan mereka kata kena percaya dengan malaikat. Padahal pun mereka tak buat benda tak elok. Pasal apa? Kita mereka duduk di situ. Tiga tu baru kita buat. Kita kena buat jabatan-jabatan kita buat. Dia pening kepala-kepala ni. Nah, tu pasal makhluk nak boleh beritahu orang. Inilah yang dikatakan akidah. Ini tak. Bila orang mengaji ikut ni, ni pokok ortodok belakang, tak mau pembaharuan pula dah. Nah, apa pembaharuan yang sebenar tu benar, apa pembaharuan tu? Nah, bila orang mengaji ikut kita, ni pokok tak maju belakang. Nah, tu. Nak maju macam mana? Sampai negara kita tergadai orang nak maju? Bukan itu juga. Maju ni bila iman kita kuat. Nah, sebagai contoh, orang ni bila iman dia kuat, dia kerja apa? Oh, dia kerja menteri. Walau dia menteri, mak dia tu tetap diagungkan. Kerana aku menteri pun dilahirkan oleh seorang ibu. Nak kemas tu orang mana? Nah, tu. Ni baru boleh maju bila iman satu orang tu kuat. Kalau iman tak kuat, tak ada apa, terbalik kurang ambil. Itu cerita dia. Baik. Dan lagi firman-Nya, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bisa masuk. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbana هوى
وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وما والاه أما بعد. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Dan erti makruh itu ialah barang yang dituntut tinggal sebagai tuntutan yang tidak diputuskan, sekira-kiranya dijanjikan tidak berdosa atas yang mengerjakan dia, dan diberi pahala atas yang meninggalkan dia dengan ikhlas. Kerana yang makruh itu setengah daripada amaran Allah Ta'ala, seperti makan sambil berjalan, dan kencing sambil berdiri, dan memakan akan makanan yang berbau yang keji, seperti memakan bawang putih dan sebagainya daripada perkara yang makruh. Baik. Jadi dalam huraian masalah hukum syarak dah. Itu hukum syarak ma asbata syari'u 'alal mukallaf. Hukum yang menetapkan oleh perundangan Allah ke atas mukallaf. Dan hukum 5 dikatakan juga hukum taklifi. Apa maksud hukum taklifi? Hukum yang diberatkan ke atas mukallaf. Itu. Pendek kata mukallaf ni orang lah cukup syarat semua yang kita dah mengaji tu. Baik, kita dah mengaji dah masalah wajib, masalah sunat, masalah haram. Hari ini yang pula dan erti makruh itu ialah barang yang dituntut tinggal. Syarak suruh juga kita tinggal. Tu makruh tu syarak suruh juga kita tinggal. Tetapi kata dia, walaupun tuntut suruh tinggalnya, sebagai tuntutan yang tidak diputuskan. Mana sebagai tuntutan yang tidak diputuskan? Maksud tuntutan yang tidak diputuskan makna bukan tuntutan kemah. Maknanya walaupun disuruh tinggal, andai kata kita tak tinggal, tak apa. Andai kata kita terus buat, tak ada masalah apa-apa. Tak sampai kepada satu peringkat kita tu didenda dengan azab, tidak. Tidak. Cuma disuruh saja. Baik. Yang tidak diputuskan, sekira-kiranya dijanjikan tidak berdosa atas yang mengerjakan dia. Sebabnya tak betul, kerana kalau orang buat juga tak sampai kena azab, tak sampai dosa, tapi Tuhan marah. Tuhan tak suka bila orang yang dikasih oleh Allah, yang bercinta dengan Allah, hak makruh pun dia tak mau buat. Pasal yang larang tu bukan tok ni dia, yang larang tu Allah. Yang nampak larangan memang daripada Allah, dia tak mau buat selalu. Di situ tempat dia duduk. Baik. Dan diberi pahala atas yang meninggalkan dia dengan ikhlas. Orang yang tinggal dia dengan ikhlas diberi pahala. Maksud tinggal dengan ikhlas tu macam mana? Tinggal dengan niat mematuhi perintah Allah. Tapi kalau tinggal bukan dengan ikhlas, awak tak isap rokok, duit Nabi dah. Tak boleh rokok dah. Hati tak ikhlas, hati tak isap rokok, tak boleh pahala dah. Situ tempat hidup kena faham. Jadi bila sebut kata arahan Allah, kita buat, kita boleh pahala. Sebut kata tegahan Allah, kita tinggal, kita boleh pahala. Tapi bersyarat. Tinggal itu tinggal dengan niat menanggung perintah Allah, bukan kerana hak kita, pada hal kita tu boleh pahala. Situ tempat itu. Baik. Kerana yang makruh itu setengah daripada amaran Allah Ta'ala sebagai amaran tak sampai larangan yang muktamad, sekadar amaran. Baik, kalau begitu kata mu'alif, seperti makan sambil berjalan. Makan sambil berjalan.
Dah kerana apa? Yang makan sejalan lari siapa? No, tu hak kekipat ya. Sebab dia tak nak lah kita tersyabuh, kita menyerupai dengan buah tu. Sebab tu kita makan itu elok, bersila, angkat tangan, baca doa, makan suap pelan-pelan. Tu satu suapan kunyah sampai 40 kali kata Imam Ghazali tu dia kunyah apa kita. Nama habis nasi mandi lambat lalu. Tu lepas tu pula dia suruh ahlillah ni, dia suruh makan dengan tiga jari ni, 3 jari. Setengah orang tarekat yang kita makan 3 jari. Makan apa ni? Makan dengan iman, dengan Islam, dengan ihsan. 2 lagi simpan. Pasal apa? Nafsu dengan setan. Betul orang ni makan tak banyak. Tu kita boleh makan lagi tu. Sebab tu bab makan kita tengok dah Tok Guru ada mengajar ni, nampak hebat dia depan kita. Nak tengok hebat tak hebat dia lepas mengajar tu. Tengok dia makan tu. Sebab tempat makan Tok Guru mampu hebat sekali. Lauk pun lauk sedap, gulai pun gulai sedap, nasi pun nasi sedap. Sebenarnya Tok Guru yang cerdik, dia kena perasan kata puak tu nak mati dia cepat. Nak bagi mati cepat. Tak bagi mati cepat pun rasa sedap, kolesterol penuh. Umur 40 padam teri. Makan betul. Tengah Tok Guru ngajak tasawuf hebat. Mai lepas ni Tok Guru ni ada jamuan sikit bawah balai. Turun tu kat dalam silang dia pun masa tak. Waktu mengajar depan kitab sakan. Sebab itu dalam kitab Perintah Penuntun dia beritahu kalau kita nak kenal kawan kita, kita berlapar akan dia. Bila kita berjalan nak kata dengan kawan kita ni lepas satu art buat tak hati round. Jalan lagi. Lepas lagi art round jalan lagi. Dah sampai 3 dia tarik handbrake dulu. Lepas tu jom kita makan. Dia lapar lah. Lepas tu kita tengok kapal serodok dia tolong. Kita boleh kenal dulu panggil orang dia. Sebab dalam kitab tu dia beritahu manusia tidak sunyi daripada makan. Dia mesti kena makan. Orang yang cermat ni cara ambil makan pun tahu, cara dia suap pun tahu, cara dia berjalan pun tahu. Tapi kalau kapal korek terus kenal dulu kawan macam mana. Mudah sangat. Mudah sangat, sipil campur tolak dan bagi, perlapakkan dia, lepas tu bagi dia makan dia. Tu. Baik. Jangan kita cuba kawan kita pula. Nak cerita. Tu. Nak cuba sambil ngaji, saya tutup buku, tak udah. Baik. Kemudian kata dia, dan memakan akan makanan yang berbau keji, mana seperti memakan bawang putih dan sebagainya daripada perkara yang makruh. Kenapa? Kerana kata sebagian fuqaha, benda ni menyakitkan orang lain. Maksudnya bau kita tu memberi kesan. Tu memberi kesan. Memberi kesan kepada orang lain. Sebab tu dalam bab mulut ni, bau ni sampai bila kita menyakitkan orang lain dalam sembahyang haram. Tu. Kita dah angkat takbir. Mai orang pula angkat takbir sebelah kita, baru lepas esok dia punya bau nak pengsan. Tu. Nak lari tak boleh, bukan kita sembahyang lah. Sabar juga. Sebab tu dalam masalah bau di mulut ni sampai berlaku dalam hukum fiqh masalah perkahwinan. Dalam bab perkahwinan ni Nabi suruh syummu fa'maha. Suruh bau mulut perempuan tu wangi, kata wangi. Tu suruh bau wasyummu ibtaiha. Bau ketiak tu macam bukan kita lah, hantar wakil lah. Kita itu selera tak buat ni. Sampai peringkat tu, kerana apa? Bekah kata boleh fasah kini. Sampai peringkat tu. Tu kerana boleh mengganggu. Sebab tu bila nak kahwin ni, kena pergi siasat dalam peringkat tu. Hantar wakil. Hantar wakil pergi tengok perempuan tu. Kita tunggu dulu. Nak boleh tu beritahu macam mana bau mulut.
Tunggu tak boleh mana wakil nu pas hospital pensan tu. Hukum mereka berlaku sampai macam tu. Dah, no. Sini jaga. Sebab tu dia tak bagi makan benda yang busuk-busuk. Kalau makan tak pilih tak apalah, ubat-ubat tu dia banyak, ubat gigi lah apa semua tu. Tak ada masalah apa lah. Kita cuci balik lah. Jadi ala kuliah benda ni bila kita faham kata makruh sebagai tegahan tetapi tidak putus. Baik. Maka dapat pahala atas yang meninggal akan dia dengan ikhlas dan tidak diseksa. Atas yang mengerjakan dia bahkan merugi akan dia, kerana yang makruh itu satu amaran yang dibenci akan dia oleh Allah Ta'ala atas yang mengerjakan dia. Tuhan tak bagi. Benda itu benda makruh. Dan benda makruh yang paling Tuhan larang sekali ialah menceraikan isteri tanpa sebab. Tak ada pasal-pasal itu pencerai bini dia. Hak ni Tuhan Allah. Walaupun hak dia, tetapi Tuhan Allah. Baik. Dan erti harus habislah yang terakhirnya. Dan erti harus pada syarak itu ialah barang yang dibiar. Dibiar, jaga bahasa petani. Dan dia helak. Helak mana ditinggalkan. Tak peduli. Mu nak buat pun tak apa, mu tak mau buat pun tak apa, tak ada masalah. Tetapi dia panggil hukum asal. Sebab itulah benda yang harus ditilik kepada hukum yang baru sampai. Sebab tu kaedah usul fiqh dia beritahu al-hukmu yadurru 'ala al-'illah. Hukuman itu berkisarkan sebabnya. Asalnya kita ada duit sendiri. Nak beli pen pun boleh, tak nak beli pen pun boleh. Tak ada masalah apa. Baik, kita tilik di sudut sebab nak beli pen, sebab tak mau beli pen. Sebab apa yang beli pen? Sebab lagi nak pergi menurun mereka, tak rumah abang kalau tak tulis tak ingat. Waktu tu beli pen jadi haram. Sebab apa beli pen ni? Sebab nak main mengaji bab hukum hakam hak wajib. Nak kenal Tuhan, nak tauhid, nak apa. Kalau tak beli pen, tak menulis lagi bakal lupa lagi tu. Waktu tu kalau ilmu fardu ain, beli pen pun jadi wajib juga. Asas sila hukum, mu nak beli pen, beli. Pasal tak mau beli pen, sudah beli. Tapi bila tilik hukum selepas tu, atas dasar apa? Mu beli pen. Tiga tu hukum tu akan berubah. Asalnya harus. Sebab tu kata dia, dibiar dan dihelak akan dia dengan tidak berdosa dan tidak dijanji seksa dan tidak dijanji dengan pahala atas yang mengerjakan dia, bahkan diberi pilih di antara buat dan tinggal itu. Tak mau nak buat, tak mau nak tinggal, punya bahasa ikut suka bismillah. Baik. Kemudian kata mu'alif, seperti mana berjalan, tidur, makan, minum dan sebagainya. Mu nak jalan, kamu nak tidur, ikut dah. Tapi hukum yang mari sebab punca. Pasal apa berjalan? Nak kena exercise sikit. Kalau tak jalan sekali lagi lah, ngantuk ngaji. Mengaji hukum apa pula? Berubah hukum. Baik, sebab apa makan? Kerana makan ni nak menguatkan sikit nak buat amal ibadat. Sebab apa makan? Kalau tak makan mati. Jadi hukum asal makan, minum, jalan, tidur, ini dia panggil harus. Bila tilik kaitan selepas tu untuk apa? 5 lah. Kerana apa? Kita makan. Kerana kalau tak makan mudarat ni boleh mati. Waktu itu makan jadi wajib lah pula. Kerana apa minum? Kalau tak minum ni jadi lumpuh ni. Waktu tu wajib lah pula. Hukum asal tu dia panggil harus. Harus saja. Baik. Faham situ tak apa? Kemudian kata mu'alif, dan sebagainya daripada perkara-perkara yang harus, tetapi dikatakan harus yang tersebut itu selama tidak menjadi tangga. Perantaraan. Tangga tu maksud perantaraan.
bagi 4 perkara yang terdahulu. Mana? Tak menjadi perantaraan bagi wajib, perantaraan bagi haram, perantaraan bagi makruh, perantaraan bagi sunat. Kalau dia tu menjadi perantaraan bagi wajib, maka hukum tu pun jadi wajib. Sebab kaedah kita berbunyi, dah al-wasailu hukmul maqasid. Wasail, dah penghubung itu hukum bagi hala tuju kita. Kalau hala tuju kita wajib, maka menghubung kepada benda wajib itu juga adalah wajib. Dah, sebab kaedah berbunyi, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Suatu benda yang wajib tak boleh sempurna dengan perkara ni, maka perkara tu juga jadi wajib. Asal kita korek telaga hukum apa? Korek tanah bagi dia telaga tu lah. Ya, asal hukum harus nak korek minta apa, tak nak korek minta apa. Dah, tapi bila fikir mai tak boleh ni. Tempat ni mesti kena ada telaga. Mai satu musim memang ayam tak ada. Nak pergi semayang tak boleh. Waktu tu korek telaga jadi wajib. Dah korek telaga lepas semua dah. Dah, tiba-tiba ayam keluar dah. Nak ambil ayam tu pula tak boleh. Pasal apa? Duduk bawah tu nak cari timba. Dah, cari timba pun wajib. Nah, lepas tu timba boleh dah. Nak cedok dengan tangan tak boleh. Pasal ayam bawah pula dah. Waktu tu kena pakai tali. Cari tali pun wajib. Nah, jadi sejak daripada korek telaga, cari timba, ikat tali, ambil semua dia wajib. Kenapa? Asas silah tu wajib berwuduk dah nak sembahyang. Tapi wudu tak boleh ambil melainkan kena korek telaga kena korek. Wudu tak boleh ambil melainkan cari timba kena cari. Wudu tak boleh ambil melainkan pasang tali kena buat timba. Pasal andai kata kita ni tok khamat wali hidup, dah nak ambil wudu tu layak katong. Tak ada. Tak kena korek telaga. Dah. Sebab tu asal tu harus. Bila jadi perantaraan kepada benda yang wajib, maka rentetan semua pakat-pakat jadi wajib. Dah, kena faham. Macam tu juga kalau sebaliknya benda yang haram menjadi haram juga. Dah, kalau benda yang makruh menjadi makruh juga. Kalau benda yang sunat, dia juga menjadi sunat. Asalnya harus kena faham tu. Dah, baik, habis. Kemudian kata dia, maka jika jadi tangga bagi 4 yang terdahulu itu, maka tidak dinamakan dia harus lagi. Dia ubahlah. Waktu tadi korek telaga hukum wajib lah pulaknya. Situ duduk. Dah, cari baldi timba wajib lah pulaknya. Dah, tu cari tali wajib lah pulaknya. Kerana asalnya nak ambil ayam, nak wudu. Dia ubah dia bagi. Seperti berjalan, maka jika berjalan itu kerana menuntut ilmu yang wajib, maka wajib pula berjalan itu. Wajib Pasal nak bicara ilmu wajib, maka berjalan pun jadi wajib. Situ dah. Kalau berjalan bicara tempat maksiat, maka berjalan pun jadi maksiat. Kalau sunat, sunat lah. Kalau makruh lah. Macam tu lah. Maka hukum harus dia berubah dengan tilik kepada matlamat dia itu sendiri. Sebab tu kata dia, al-wasailu hukmun lil maqasid. Usul fiqh kita kata begitu. Baik. Dan jika berjalan kepada maksiat, maka haram berjalan itu. Dan jika kepada yang sunat, sebab apa? Jalan kaki nak ziarah orang sakit, tak apa, boleh benda sunat. Maka sunat. Dan jika makruh, maka makruhlah berjalan itu. Demikianlah tiap-tiap yang harus itu. Tiap-tiap yang harus, hukum dia akan berubah mengikut hala tuju di penghujung dia. Nah, ada pun yang sunat, yang haram, yang wajib, itu satu ketetapan. Cumanya hukuman itu juga boleh berubah apabila ada sebab-sebab yang lain. Sebagai contoh kita kata, lagi babi tak boleh makan. Tapi bila ubah hukum boleh makan, lisadi romqin, bila kita nak sumbat nyawa kita daripada terkeluar takut mati, yang ada benda makan hak ni, 3 tu boleh kita makan. Hak tu dia panggil au-daruratu tubihul mahdhurat. Hukum dia berubah.
Ala kulli hal, hukum tadi kita mengaji, semua benda ni nak letak di mana? Wajib tu nak letak di mana? Letak di speaker ni kan? Nah, tu sunat harus letak di mana? Letak di mukallaf. Letak di mukallaf. Letak dia orang lah. Nah, 5 hukum tu akan diletakkan pada orang. Sebab tu dia panggil ahkamus syar'iyyati manutun bil aqli. Segala hukuman syarak itu digantungkan dengan ada akal. Sebab tu hukum 5 ni dia jatuh gedung hilang terus bila mana manusia tu hilang akal. Hilang akal, dia emang dia tidur. Tertidur ni tidur semua sampai subuh tak maghrib sembahyang. Dah, apa sebab semalam jaga tengok Olimpik. Dah. Kalau itu, walaupun dia tinggal subuh, tak haram. Kenapa? Waktu dia tinggal tu otak dia tak ada. Nah, dia jadi gila. Supaya tu juga. Nah, dia jadi gila. Dia tinggal sembahyang, tak ada masalah. Ataupun otak tidak sampai had kematangan. Budak belum memayis, tak cerdik lagi. Dah. Gitu. Dia kata Tuhan kelas 10. Zaman saya berkefir, ikut nak. Pasal dia budak, dia tak kerti apa. Hukum tak kena lagi. Bila mana orang yang hak mukallaf dah sampai, maka kehidupan dia 24 jam dikelilingi oleh hukum 5 ni. Dua atas bawah dia sedia-sedia. Dah, dia buat hak ni jadi haram, hak ni jadi sunat, hak ni jadi wajib, ikut nak. Nak lari keluar pada hukum ni tak boleh. Melainkan berlaku 3 tadi. Ya emang dia tidur, ya emang dia jadi gila, dah, ya emang dia kanak-kanak. Lain pada tu tak boleh. Situ tempat tu. Jadi bila kita faham, inilah yang dikatakan perundangan syarak. Baik, kata mu'alif, inilah huraian hukum syarak. Maka jika engkau menghendaki lebih panjang, hendaklah engkau belajar di kitab-kitab yang besar daripada usul fiqh dan kitab-kitab fiqh. Wallahu a'lam. Maknanya kalau kita nak tahu huraian yang lebih panjang, itu kita tilik dalam kitab-kitab bidang dia. Cuma untuk ni bawa main satu selingan dalam pengajian, sebab kita nak kenal Tuhan, nak kenal Allah, nak kenal tauhid. Kita kena kenal lah rentetan-rentetan yang nak membawa kepada makrifah. Inilah yang dikatakan sendi-sendi ilmu, yang mana bila manusia itu tahu, maka dia tu akan jadi senggok. Sebab tu Islam tu indah, dan keindahan itu tidak ada mata yang tak terpersona. Cumanya akhir zaman dikatakan al-Islam mahjubun bil muslim. Islam itu disekat oleh orang Islam itu sebenarnya. Orang Islam yang menyekatkan Islam. Jadi kalau kita kira tengok orang bukan Islam, tak ada sebab dia nak masuk Islam. Ekonomi bukan orang Islam yang pegang. Lagi tu akhlak baik. Tengok orang bukan Islam lagi elok lagi. Bersih, orang bukan Islam bersih lagi. Pendek kata, kita sendiri tak tonjolkan kehebatan agama kita. Mana kita lah yang menyekat perkembangan agama kita, bukan orang lain. Cuba kita ikut syariat kita, tengok hubungan kita, ekonomi kita, muamalah kita. Tiga dua orang kan nampak hebatnya Islam. Macam saya kata tadi, orang tangkap ke rasuah. Keluar sahabat bukan muka Melayu, muka orang lain. Orang ke jadi rogol ke apa, tengok itu bukan orang Melayu. Orang ke apa pun tengok orang Islam tak nak. Tak usah contoh lebih lah. Bila berlaku kemalangan sudah. Kemalangan, tengok semua bukan orang Islam. Orang Cina, orang Hindu, orang tak ada asalkan bukan orang Islam sudah. Maka akan timbul satu persoalan, orang Islam ni dia bawa kereta ke mana yang tak pernah syidin. Tentu orang akan siasat. Ui, puak ni nak bawa kereta, lepas itu dulu apa. Lepas baca doa. Tu laku juga accident, tapi nisbah tu terlalu sedikit. Rupanya puak ni ada doa pertama dia baca. Tentu menjadi satu persoalan. Ni tak kita ni baca pahlawan jadi Spiderman kat atas. Anda siapa nak tahu?
tempatnya kita kalah. Sebab kita sendiri tidak tonjolkan kehebatan kita. Nah, sebab itu Islam telah buktikan dia telah memimpin dunia. Nah, sebagai contoh, bangsa kita Melayu, kita jangan main-main. Nah, kita sendiri telah mempunyai satu empire. Nak buat berita ni, nak buat empire, bukan cerita sonok-sonok, tapi sejarah telah membuktikan bangsa kita memiliki empire kesultanan. Maknanya dulu tu memang dah hebat dah. Cuma bila kita tinggal kita kitab kita tak mengerti, ilmu kita tak tahu. Waktu tunggu masa orang nak makan kita. Tunggu masa orang nak makan kita. Ya Ustaz. Alhamdulillah, insyaAllah. Anas tu Ustaz kita ulang tahun. Ustaz kita insyaAllah. Baik, jadi maknanya ini sebab itulah kita mengaji hukum tadi itu sebab apa? Sebab kita nak beramal. Kita tahu macam ni wajib. Sebab itu hidup kita atas dunia sebenarnya setiap detik, setiap saat, setiap ketika kira nak ambil untung. Halal ke rugi tak mahu tu. Nah, tu halal nak ambil untung kan? Contoh dia, orang Islam nak tu otak dia. Kisah main campur tolak darah baik kira nak ambil untung. Nah, untung pahala. Buat kau nak buat. Sebab tu pahala ni barang tersepak tepi jalan gitu ya. Bukan nanti nak buat pahala kena kikis rumah tu sayang. Bola yang kacau selama boleh bulu pahala. Kalau gitu kat papa ke dana orang susah. Nah, orang kaya boleh pahala. Dah. Hak ni di muka tahu. Asalkan mu faham mukallaf hamba Tuhan. Sebab tu dia beritahu dah ahkam syar'iyyati dah manutun bil aqli. Semua hukum syarak ini disangkut dengan akal. Mana bila hilang, sebab itu disyariatkan kepada kita jaga akal. Disyariatkan jaga akalnya. Kalau orang memabukkan, merosakkan akal dan dia kena hukum dulu. Nah, duduk tak duduk kita sihat, duduk di bengong, dah makan dah di budak, dah minum air ada ketul juga, maka dia kenakan hukum. Kenapa? Kerana akal dia panggil at-tamyiz, al-aqlu bermakna at-tamyiz. Nun ghazriyah. Nah, awda'a Allah fi qalbi al-insan, satu cahaya yang Tuhan letak dalam hati manusia, cahaya pemikiran. Bila hilang cahaya itu, Tuhan beritahu lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Depa ada hati pun tak reti apa sekarang. Nah, ada telinga pun tak boleh dengar ayat-ayat Tuhan. Ada mata pun tak mau tengok tanda-tanda kebesaran Allah. Buat ni kata Tuhan, ulaika kal an'am, macam mana haiwan. Bukan setakat tu, balhum adallu, bahkan teruk berjuli. Nah, lembu ni kalau dia gila, tangkap sembelih boleh jual kat timbang kilo. Tapi kalau orang gila apa nak beli? Nah, apa dia nak beli? Ini masalah dia tu. Yang ada kulihat, hukum ni lah yang menaikkan martabat kita di sisi Allah dan makam Allah. Semua kalau faedah, satu faedah, ini suatu perkara yang bukan yang berguna ila Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Allahumma wassalamu